Yang mudah-mudahan segala usaha yang mulia seumpama ini akan berterusan dan terus untuk diberikan untuk memberi manfaat kepada umat ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita peluang untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan untuk mengenal kepada agama ini dan juga untuk kita hidup dengan kehidupan Islam adalah merupakan asas dengan mengenal kepada Allah dan mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masakan orang itu dapat untuk mengamalkan cara hidup Islam kalau tak kenal kepada Allah? Pemilik kepada syariat ini dan yang telah pun menurunkan syiar syariat ini, yang telah memberikan kepada makhluknya segala nikmat dan juga segala rahmat dan kelebihan, pemilik kepada alam Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah seorang itu akan dikira beriman tanpa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Pun begitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya, menurunkan kepada umat manusia ini rahmatan lil alamin, iaitu baginda Rasulullah SAW sebagai role model dan juga sebagai contoh tauladan bagaimanakah untuk kita menjalani kehidupan yang sejahtera dan selamat, berpaksikan kepada agama yang telah pun sempurna dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-Nya, mengambil sebagai cara kehidupan kita, way of life, sebagaimana Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku dan aku telah ridha Islam itu sebagai agamamu. Alangkah beruntungnya kita dengan nikmat Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alangkah beruntungnya kita kerana mendapatkan nikmat iman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya adalah merupakan prasyarat untuk meraih rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Bermakna untuk masuk syurga maka syaratnya iman. Dan beriman kepada Allah dan Rasul itu adalah merupakan asas untuk kita mendapatkan daripada sumber utama untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masuk syurga kita perlu kepada rahmat Allah. Idzan kalau demikian dan sebutkan daripada keutamaan iman, bermakna kita bersyukur dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah, walaupun sebenarnya kita tak minta kepada Allah ketika mana di alam arwah dulu. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang memilih kepada hamba-Nya siapakah yang beriman dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika Allah memilih kita untuk menjadi orang yang beriman, diberikan kepada kita syariat yang sempurna melalui seorang insan yang sempurna, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak cukup dengan iman dan Islam yang cukup berharga ini. Bahkan Allah memberikan bonus kepada kita ketika dipilih oleh Allah, bukan sekadar cukup syarat untuk masuk ke dalam syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akses yang utama, bahkan pendahulu daripada umat-umat yang sebelumnya untuk mendahului mereka masuk ke dalam syurga. Ketika mana dipilih oleh Allah untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syurga itu tak akan dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum dimasuki oleh baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan syurga itu tak akan boleh dimasuki oleh seluruh umat sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka malam ini adalah merupakan
malam untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan mengingati kepada sebab nikmat itu kita dapatkan, dan sebabnya adalah tidak lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang menjadi sebab kebaikan kepada kita, diwajibkan kita untuk berterima kasih dan bersyukurinya. Ketika mana Allah berfirman, "Anshkurli wa liwalidayka", bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Perintah ini perintah yang berangkai, tak diterima satunya tanpa satunya yang lain. Bermakna tidak diterima syukurmu kepada Allah tanpa syukur dan terima kasihmu kepada kedua orang tuamu. Kenapa kita mesti bersyukur kepada kedua orang tua? Adakah kerana dia beriman, dia orang saleh, orang taat? Tidak semestinya. Siapapun orang tua kita, ibu bapa kita, apapun latar belakangnya dan bagaimanapun keadaannya, kita masih tetap diwajibkan bersyukur dan berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hanya sebab mereka menjadi sebab kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu sahaja kita sudah dituntut untuk berterima kasih dan bersyukur kepada mereka. Dan diikat kesyukuran itu dengan syukur kepada Allah. Bermakna kalau kamu tak berterima kasih kepada ibu bapa kamu, kamu tak dikira berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah bermakna kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah dengan hanya sebab itu pun kita dituntut untuk berterima kasih dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar jasanya daripada orang tua kita, ibu bapa kita yang melahirkan kita? Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu ketika manusia dalam keadaan sesat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika manusia ketika itu hidup dalam keadaan kucar kacir, penuh dengan tidak ada daripada peraturan dan perundangan, Nabi datang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pada waktu itu seperti mana disebutkan oleh Ustaz Yasir tadi, ketika mana orang perempuan dianggap hina dan sial pada waktu itu, maka Nabi datang di dalam mengangkat dan memuliakan kedudukan orang perempuan di zaman baginda Rasulullah SAW. Bukankah ketika mana manusia hidup dalam keadaan mereka itu tak tahu yang manakah yang benar, mana yang salah, bahkan saling bertumpah darah di antara semua yang lainnya, Nabi datang membawa keamanan, perdamaian, persaudaraan. Alangkah besarnya nikmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kehidupan manusia. Alangkah luar biasanya daripada segala apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan kepada kehidupan manusia. Alangkah hebatnya dari usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada membawa daripada nikmat Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk alam ini, yang pada saat ini kita merasai nikmat keamanan, kita merasai nikmat ibadah, kita merasai nikmat untuk kita berzikir kepada Allah, nikmat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan nikmat ketika mana kita mendapatkan daripada persaudaraan, persatuan dan juga kenegaraan. Semuanya adalah dengan berkat apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Alangkah besarnya jasa Nabi SAW dalam kehidupan kita. Alangkah besarnya daripada jasa yang telah ditaburkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita merasai kelebihan-kelebihan itu. Bukankah sepatutnya kita benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang kita lakukan pada malam ini, hanya sebahagian kecil di dalam menzahirkan tanda terima kasih kita kepada Nabi SAW dan bersyukur kepada Allah dengan nikmat kita dikurniakan baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, kalau kita lihat dalam Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Abdul Rahman Al-Daibai ketika menyebutkan, walau amilna, kalau sekiranya kalau kita melaksanakan sambutan maulid itu, meraihkan hari kelahiran Nabi SAW itu,
pada setiap waktu dan detik untuk meraihkan, mengingati kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentu ia sebenarnya menjadi wajib kepada kita. Kerana setiap apa yang kita lakukan dan kita merasa nikmat dengannya, setiap apa yang kita gunakan dan kita merasa seronok dengannya, ini adalah berkatnya baginda Rasulullah SAW. Ya, kita makan dengan berbagai lauk, dengan beraneka daripada bahannya. Ini berkat baginda Rasulullah SAW yang berusaha bersungguh-sungguh untuk supaya umatnya hidup dalam keadaan selesa, hidup dalam keadaan aman. Walaupun Nabi SAW hidup dalam keadaan yang sederhana, Nabi memilih untuk ju'u yauman wa ashba'u yauman, memilih untuk lapar sehari dan kenyang sehari. Bahkan Nabi banyak kali mengikat perutnya dengan batu untuk menyendal perutnya daripada masuk angin, kena menahan diri daripada lapar. Demikian kehidupan pengorbanan baginda Rasulullah SAW demi untuk keamanan dan juga kebaikan serta daripada apa yang dapat dinikmati oleh umat. Sebagaimana seorang ibu ketika mana melihat anaknya kelaparan, dia sanggup mengikat perutnya demi untuk memberi makan kepada anaknya. Nabi lebih dahsyat daripada itu. Nabi lebih luar biasa daripada itu dan pengorbanannya untuk memberikan kebaikan kepada umat. Alangkah besarnya jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada nikmat iman dan Islam, pada waktu itu yang menerima kalangan mereka adalah, di antaranya adalah golongan-golongan du'afa. Mereka terpaksa ketika itu melalui daripada siri penyeksaan dan gangguan yang begitu dahsyat. Bahkan yang lebih berat menanggung keadaan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lalu di depan daripada tempat Umayyah bin Khalaf, melihat ketika mana mereka menyeksa kepada Ammar bin Yasir dan keluarga-keluarga Yasir. Pada waktu itu melihat Sumayyah yang diseksa, melihat kepada Yasir yang diseksa, lihat Ammar yang diseksa. Pada waktu itu Nabi SAW sedih, berat yang ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya yang Nabi boleh berikan adalah semangat kepada mereka dengan mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, kata baginda Rasulullah SAW. Lalu di tempatnya Abu Jahal melihat ketika itu daripada Bilal bin Rabah diseksa dengan keadaan seksaan yang begitu dahsyat. Nabi berat menanggung melihat apa yang dilalui oleh mereka, para hamba, orang-orang du'afa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada Khabbab bin Arad yang digililit badannya itu dengan besi yang telah pun dimerahkan dengan api, dililitkan di badannya, diletakkan kepingan besi di atas kepalanya, dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mata Nasrullah, bila datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nabi berubah wajah Nabi SAW. Bukan Nabi marah, tapi Nabi ketika itu kurang senang dengan perkataan itu, kerana memang dahsyatnya apa yang dideritai, apa yang dirasai. Maka Nabi mengatakan, tahu tak kamu, umat dulu ada di kalangan mereka yang mempertahankan iman, yang digergaji kepala mereka dan tubuh mereka, dikerat tubuh mereka dengan gergaji. Ada di antara mereka yang dicakar dengan kuku besi, sehingga ketika mana ditarik daripada badannya, tercabut isinya daripada tulangnya. Ada di antara mereka dicampakkan dalam api dan dalam minyak yang panas. Demikian Nabi SAW ketika itu menahan daripada dirinya kesedihan, berat menanggung, melihat penderitaan yang ditanggung oleh para as-sahabah, yang hari ini kita merasa aman, sejahtera, selesa, adalah dengan berkat daripada apa pengorbanan baginda Rasulullah dan para as-sahabah. Yang hari ini kita bebas untuk beribadah, tidak seperti mana mereka ketika beribadah terpaksa keluar daripada kota Makkah, bersembunyi, kerana kalau mereka didapati sedang salat atau melakukan ibadah, mereka akan dicekik, mereka akan dipijak, mereka akan ditendang, mereka akan dibaling dengan batu. Demikian sukarnya keadaan mereka pada waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dikeroyok kerana mempertahankan baginda Rasulullah SAW, sehingga ketika mana dikeroyok, dipukul, sehingga dia pingsan dan ada mengatakan hampir mati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat ke rumah ibunya, tak tahu lagi yang mana hidung, yang mana mulut, yang mana mata, semuanya bengkak.
seluruh badannya pada waktu itu. Sedih ibunya dan merasa marah dalam hatinya kepada Nabi SAW kerana menjadi punca kepada Abu Bakar berlaku sebenarnya. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar bangun daripada pingsan, soalan pertama yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? La ilaha illallah. Demikian cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan pengorbanan para sahabat yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Kehidupan ini yang kita rasakan di saat ini, keamanan, kemudahan, bebas beribadah adalah dengan pengorbanan yang luar biasa. Alangkah besarnya jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulaukan 3 tahun. 3 tahun dipulaukan dengan maksud Nabi SAW dan keluarganya serta kaum muslimin pada waktu itu telah pun ditahan dari segala apapun yang berhubung dengan mereka. Bahkan sampai-sampai bekalan makanan pun ditahan supaya mereka tak ada cukup makan dan minum. Sehingga akhirnya disebutkan mereka yang tak ada apa-apa terpaksa mencabut rumput ataupun pokok ataupun akar, bahkan kulit yang telah terlantar ataupun yang telah pun dibuang terpaksa diambil untuk dimasak dan dikunyah supaya dapat untuk menjadi sumber kehidupan. Sehingga dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pada waktu itu ada di antara kami kalau mereka itu buang najis seperti haiwan yang membuang najis, yang keluarnya adalah seperti rumput-rumput, kerana itulah makanan mereka. Berapa tahun? 3 tahun dipulaukan. Subhanallah, bersama dengan baginda Rasulullah dan Khadijah dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu akhirnya Khadijah jatuh sakit sampai wafat Khadijah radhiyallahu anha. La ilaha illallah. Bayangkan apa yang ditanggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah cuti berdakwah. Nabi tak pernah MC pada waktu itu. Ya, kehilangan insan yang paling membela kepada Nabi SAW. Kemudian tak cukup dengan itu, Abu Talib pula meninggal dunia. Sedih baginda Rasulullah, orang yang paling menjaga Nabi SAW. Tapi Nabi tak berhenti berdakwah. Bahkan Nabi pergi ke Taif, berharap kalau orang Taif menerima dakwah baginda Rasulullah SAW. Malangnya Nabi disambut dengan sepak terajang, dengan caci maki pada waktu itu. Tak cukup dengan itu, dikumpulkan penduduk kampung untuk membaling batu kepada Nabi SAW. Nabi bukan hanya berdakwah sehari di Taif, bahkan dari riwayat mengatakan 10 hari, ada mengatakan lebih daripada itu. Setiap hari Nabi menghadapi daripada caci maki dan juga daripada balingan batu. Sehingga akhirnya parah baginda Rasulullah SAW berlindung di dalam kebun anggur yang dimiliki oleh 2 adik-beradik. Adik-beradik disebutkan, yang ketika itulah disebutkan di dalam kitab sirah ketika Nabi SAW bersama daripada anak angkatnya Zaid bin Harithah pada waktu pembantunya yang telah pun berada di kebun anggur pada waktu itu. Nabi SAW dalam keadaan berdarah, dalam keadaan sakit, bersama dengan Zaid bin Harithah. 2 adik-beradik ini adalah penduduk Mekah yang memusuhi kepada baginda Rasulullah SAW. Seorang yang bernama Syaibah dan seorang yang bernama Utbah. Kedua-duanya adalah musuh kepada Nabi SAW di Mekah, yang memiliki kebun anggur di Taif. Tapi disebutkan dalam sirah, waktu ketika melihat keadaan Nabi, timbul kemanusiaannya. Dia melihat dahsyatnya apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dia jatuh kesian. Bayangkan orang yang benci, orang yang musuh, sampai boleh kesian kepada baginda Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Dahsyatnya, teruknya apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya dia mengatakan kepada hambanya Addas, ya Addas, bawakan kepada dia anggur, berikan makan kepada orang itu. Maka ketika nak dibawakan, Nabi pun ambil untuk makan. Nabi baca bismillah, menyebutkan dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Nabi suap makan, Addas mengatakan, Tuan, apa yang Tuan baca itu tak ada pernah aku dengar dibaca oleh orang di sini. Kata Nabi SAW, kau daripada mana? Aku daripada Nainawa. Nainawa di Iraq. Maka Nabi mengatakan, engkau adalah dari negerinya Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus. Maka dia terhairan kerana tak ada orang ketika itu di Mekah atau di Taif, golongan jahiliyah, yang mengenal para Nabi. Mengatakan, bagaimana kau kenal? Kata Nabi SAW, itu saudaraku.
Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Aku adalah seorang Nabi dan Rasul, kata baginda Rasulullah SAW. Maka pada waktu itulah Adas beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Dicium tangan baginda Rasulullah, dicium kaki baginda Rasulullah SAW, memuliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, demikian Allah menghibur hati kekasihnya. Ya, seluruh penduduk Taif tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekurang-kurangnya naiknya Nabi ke atas Taif itu, ada seorang yang beriman kepada baginda Rasulullah. Adas menghibur hati baginda Rasulullah. Bermakna setiap usaha yang baik tidak akan ada yang disebutkan sia-sia. Pasti akan ada hasilnya. Tidak banyak pun sedikit. Oleh kerana itu kita yang berbuat kebaikan, jangan pernah menyesal dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalaupun kita melihat hasilnya tak seperti mana yang kita inginkan, akan tetapi bukan hasil itu yang mendatangkan ganjaran dan penilaian dari Allah, akan tetapi usaha itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai adik-adik yang belajar di Mahat Tahfidz, bukan hanya sekadar daripada A ataupun daripada nombor 1 itu saja matlamatnya. Akan tetapi usaha kesungguhan di dalam belajar dan juga untuk mendidik diri akhlak mengikuti Rasulullah dan Al-Quran, itu adalah yang paling utama yang mesti kita ambil perhatian. Kerana yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu-satu keputusan itu. Kerana keputusan itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak untuk memberikan kejayaan dan Allah berhak untuk nak memberikan kegagalan. Allah berhak untuk memuliakan dan juga menghinakan siapa saja diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesungguhan. Adalah cara yang betul bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dihibur oleh baginda Rasul, kepada baginda Rasulullah kasihnya. Dengan Islamnya Adas. Tak cukup dengan itu. Ketika Nabi SAW berada ketika itu di Qarnul Manazil. Waktu itu Nabi berhenti. Kemudian datang dua malaikat yang menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk nak mengangkat Akhshabain, iaitu dua gunung besar yang berada di Mekah. Mana dua gunung besar itu? Jabal Abu Qubais dan Jabal Qayquan, yang berada mengapit kepada, menjadi lembah kepada Kaabah, iaitu Jabal Abu Qubais dan Jabal Qayquan yang disebutkan. Ditawarkan oleh malaikat itu. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada aku untuk nak mengikut perintahmu, wahai Rasulullah Muhammad. Kalau sekiranya kamu memerintahkan kami, aku adalah yang menjaga Jabal Abu Qubais. Yang ini menjaga kepada Qayquan. Untuk mengangkat keduanya dan menghempapkan di atas penduduk Taif, kami akan lakukan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kami mengatakan tidak. Jangan. Aku, kalaupun mereka tidak beriman, aku mengharapkan keluar dari subi mereka orang yang beriman. La ilaha illallah. Nabi sampai, perhatian Nabi bukan hanya apa yang ada waktu itu. Bahkan Nabi memandang jauh lebih ke hadapan. Kata Nabi, kalaupun mereka tak beriman, aku mengharap nanti suatu hari akan keluar dari subi-subi mereka orang yang beriman, yang akan menolong kepada agama ini. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata baginda. Kalau kita pergi ke Mekah, kita melihat ada Jabal Abu Qubais, ada Jabal Qayquan. Itu adalah tanda kasih Nabi SAW kepada umat. Kalaulah Nabi SAW emosional, pasti kita tak akan lagi melihat Jabal Abu Qubais dan Qayquan masih kekal di tempatnya. Sudah tentu berada di Taif, dihempapkan di atas gunung itu, di atas bukit tersebut. Kerana emosionalnya Nabi SAW akan tetapi. Nabi orang yang sabar, Nabi orang yang penyayang, pengasih. Bahkan kekal dua bukit dan gunung itu yang mengapit kepada lembah Kaabah adalah menunjukkan kasih sayang Nabi yang menjadi saksi kepada kita setiap kali kita datang ke Mekah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dihibur lagi oleh Allah, ya. Jangan kamu bimbang wahai Rasulullah Muhammad, ya. Mungkin mereka tak beriman. Maka dilalukan di perjalanan itu jin yang ketika itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya mereka berhenti mendengar dan kemudian akhirnya beriman kepada Nabi SAW, mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Nabi. Ya, kalau manusia tak beriman, jin akan beriman untuk memberitahu usaha itu tidak akan ada sia-sia apabila kita melakukan kebaikan. Pasti ada hasilnya. Itu adalah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dihadapi oleh Nabi SAW demikian. Tak cukup dengan itu, akhirnya Nabi SAW nak dibunuh oleh orang-orang musyrikin Makkah. Disepakati pada waktu itu sehinggalah akhirnya diperintahkan oleh Allah SWT.
Setelah lebih dahulu diperintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah, kemudian barulah diperintahkan kepada Nabi SAW untuk supaya Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada waktu itu kita lihat bagaimana usaha-usaha yang begitu dahsyat yang dilakukan untuk menghalang dakwah Nabi sampai nak membunuh, dan akhirnya ditawarkan dengan 100 ekor unta. Itu nilai yang telah dinilaikan dengan nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan berada di Jabal Sur, di dalam gua yang sempit selama 3 hari 3 malam. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan bagaimana yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyelamatkan iman dan juga memikirkan nanti iman ini nak disampaikan supaya dinikmati oleh generasi dan umat aku yang akan datang. Demikian susah payah yang dilalui oleh baginda Rasulullah. Kemudian tak cukup itu, di perjalanan yang begitu susah payahnya sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dan setelah itu rentetan dari kebinanya negara Madinah masih lagi belum berakhir. Usaha daripada musuh-musuh untuk menyekat akan dakwah baginda Rasulullah SAW. Sekian siri peperangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan kepada kita betapa dahsyatnya apa yang dilalui Nabi SAW di dalam kehidupannya, dan usaha-usaha baginda Rasulullah SAW di dalam mempertahankan daripada dakwahnya, sehingga pada hari ini apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati adalah dengan pengorbanan yang luar biasa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sepatutnya beliau kita berterima kasih kepadanya? Bukankah beliau adalah orang yang patut kita mengenang jasanya? Bukankah beliau adalah orang yang patutnya kita bersyukur, berterima kasih kepadanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, sudahkah benar-benar kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah? Sudahkah benar-benar dengan jasanya itu kita benar-benar cinta? Kerana kalau ibu bapa kita yang berbuat baik kepada kita, menjaga kita di waktu kecil, memberikan kecukupan kepada kita, kita sayang kepada ibu dan ayah. Automatik itu fitrah. Kenapa? Kerana dia menjaga kita, maka kita sayang kepada dia. Tapi bukankah sepatutnya kita lebih cinta kepada Nabi SAW kerana jasanya lebih besar daripada itu? Soalannya, sudah benarkah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah sampai kedudukan cinta yang sebenar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dicintai lebih daripada ibu bapanya, daripada anaknya, lebih daripada umat manusia. Bahkan disebutkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, bahkan mesti lebih daripada dirimu. Sayyidina Umar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, setelah berfikir mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Menyayangi Nabi lebih daripada menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Ya, kita menguruskan diri kita pun tak betul. Kita pun tak ada panduan yang betul kalau kita ikut kepada hawa nafsu kita. Alangkah banyaknya hawa nafsu kita yang kalau kita ikut nampak zahirnya puas, sedap, lazat, seronok, tapi merosakkan. Contohnya nafsu makan. Ketika mana kita nafsu makan, ya kita menikmatinya, kita rasa sedap, kita rasa manis, kita rasa bagus. Akan tetapi kalau kita tak berjaga-jaga, kalau tak kita berhati-hati, dia akan merosak diri kita. Penyakit akan mendatangkan mudarat kepada diri kita. La ilaha illallah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW bahkan menjaga kita, bukan hanya menjaga iman, bukan Nabi SAW menjaga daripada cara hidup kita, Nabi SAW menjaga bahkan kesihatan kita. Nabi SAW memerhatikan kita sampai prihatin tentang cara hidup kita dan juga cara daripada kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan perut kita pun dijaga oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan anak Adam ini, kalau dia nak tegakkan tulang belakangnya untuk kuat, untuk dianya boleh untuk nak bertenaga, cukup dengan beberapa suap makanan, cukup. Akan tetapi kalaupun dia ingin lebih daripada itu, maka berbahagikan perutnya kepada 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Perut pun diperhatikan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah. Adakah orang yang lebih sayang daripada itu? Subhanallah. Sampai perut kita pun diperhatikan dan diajar oleh Nabi untuk dibahagikan. Masya Allah.
sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Tak cukup dengan itu. Ketika mana kita merasa runsing, merasa risau, maka Nabi ajar doa kepada kita untuk menghilangkan kerusingan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ketika mana kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita ni, dalam keadaan bermasalah, Nabi ajarkan kita doa. Begitulah Nabi prihatin kepada kita untuk supaya Nabi SAW sebenarnya adalah lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri, bahkan daripada yang lain. Demikian kecintaan baginda Rasulullah SAW. Soalannya, sudahkah kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Lebihkah cinta kita kepada Rasulullah daripada ibu bapa kita? Lebihkah cinta kita kepada Rasulullah daripada anak-anak kita? Lebih daripada pasangan dan juga orang-orang yang kita kasih? Sudahkah lebih cinta kita kepada anak kita? Contohnya, ketika kita hantar anak kita ke asrama, maka kita risau, apalah akan jadi nanti kat asrama, bagaimana makan minumnya. Ya, ibu akan risau macam tu. Dia makan apa, nanti dia macam mana, risau. Tapi pernah tak ibu dan ayah risau dan fikirkan bagaimana kehidupan Nabi SAW? Apa yang Nabi pernah makan? Bagaimana kesederhanaan baginda Rasulullah SAW? Kita risau anak kita makan apa? Kita risau anak kita bagaimana? Tapi pernah tak kita fikirkan kehidupan Nabi SAW yang sebenarnya kita lebih patut menyayangi Rasulullah daripada anak kita sendiri? Masya Allah. Sayang kepada anak, kita sebutkan nama anak kita. Kita sebutkan, selalu sebut nama anak. Tapi mana yang lebih banyak kita sebut? Nama anak kita dan nama Rasulullah SAW. Selawat kepada Nabi SAW. Bukankah kita sepatutnya banyak selawat kepada Nabi SAW daripada menyebut nama anak kita sebagai bukti cinta kepada Rasulullah lebih daripada anak-anak kita? Begitu kepada ibu bapa, begitu kepada siapapun yang kita kasihi, mesti Nabi lebih kita sayangi daripada siapapun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita ni hidup dalam kehidupan ni, kita semua memiliki impian. Semua kita memiliki impian. Oleh kerana itu hari ini, khususnya zaman kita, ramainya orang-orang yang menipu dan mengambil kesempatan dengan menjual impian. Orang-orang yang scam, yang buat scammer tu. Apa yang dia jual? Ya, impian. Yang disebutkan harapan dijual. Kalau kamu invest banyak ni, kamu akan untung banyak ni. Hanya modalnya impian, harapan. Kita mudah terpengaruh dengan impian dan harapan. Sebab kita memang menginginkan impian. Kita ada impian. Impian kita adalah untuk bahagia. Impian kita adalah untuk kaya. Impian kita adalah untuk nikmat. Sebab itulah orang-orang seperti ini mengambil kesempatan untuk menjual impian yang palsu kepada kita. Tapi Nabi SAW memberi impian yang benar kepada kita. Nabi adalah orang yang mencapaikan seseorang kepada impiannya. Seorang bernama Barirah radhiyallahu anhu di zaman baginda Rasulullah SAW. Seorang miskin. Asalnya seorang hamba. Impiannya adalah untuk menjamu Nabi dan Nabi menjadi tamu kepada dia. Tapi sekadar impian. Kenapa? Ya, kerana dia miskin. Dia sendiri pun tak cukup makan. Bagaimana nak menjamu kepada Rasulullah? Dan biasanya Nabi datang ke rumah bukan seorang. Maka impian ini terus ditanam dalam dirinya. Tapi Nabi adalah orang yang menunaikan impian. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang sahabatnya yang telah bersedekah kepadanya makanan yang agak mewah pada waktu itu. Ketika mendapatkannya, dalam sehariannya, hidup dalam sebuah kekurangan, makan sebuah sederhana, hidangan yang ladat ada di depannya, bukan yang dia melihat keladatan untuk dirinya dan mengingati kepada perutnya, tapi melihat hidangan yang ladat dan yang terhidang itu teringat kepada kekasihnya dan impiannya yang dia simpan lama, iaitu untuk menjemput Nabi SAW untuk datang ke rumahnya dan menjadi tetamu. Maka dihulurkan jemputan. Besarnya jiwa Nabi SAW. Seorang yang tawaduk, bukan orang yang sombong, kerana orang sombong tak akan memenuhi jemputan sebarangan. Apatah lagi kalau daripada orang-orang miskin. Tapi Nabi adalah orang yang besar jiwanya. Tawaduk. Siapa pun yang mengundang kepada Nabi, apa pun statusnya, akan dipenuhi oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Barirah menyebut kepada Nabi SAW,
Maka datanglah Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat pada waktu itu. Ketika mana mereka masuk ke rumah Barirah, melihat hidangan yang begitu luar biasa, maka ada sahabat yang terdetik dalam hatinya, bagaimana seorang sebekas hamba yang miskin seperti ini mempunyai daripada hidangan seumpama ini. Maka ditanya, ini sahabat, mana kamu dapatkan? Ada orang datang bawa sedekah dan memberikan hidangan ini. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak makan sedekah, maka apa yang dihidangkan ini adalah haram untuk kamu. Pada waktu itu bayangkan impian yang ada pada Barirah hancur pada waktu itu. Kenapa? Ya, dia mengharamkan untuk menjamu kepada Nabi SAW. Niatnya baik, Masya Allah, harapannya tinggi. Akan tetapi ternyata dia lupa dan dia tak tahu bahawa sedekah itu tidak boleh untuk diberikan kepada Nabi SAW dan keluarganya. Nabi SAW ketika mendengar perkataan sahabat itu, maka Nabi SAW pun memulakan dengan bismillah dan memakan. Kata baginda Rasulullah SAW, ya, ini datang dari sedekah. Tetapi orang itu sedekah kepada Barirah dan telah menjadi milik Barirah. Dan Barirah telah menghadiahkan kepada aku, kata Nabi SAW. Masya Allah, alangkah hebatnya insan yang membawa harapan dan memberi harapan kepada orang lain. Nabi menunaikan harapan. Itu baru di dunia. Bayangkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dirahmati. Yang akan mencapaikan harapan itu insya-Allah adalah baginda Rasulullah dengan syafaat. Nabi menyampaikan kita kepada harapan dan impian. Impian seseorang seperti mana Ar-Rabi'ah, ketika mana dia berkhidmat kepada Nabi, ketika Nabi mengatakan, mintalah wahai Rabi'ah. Pada waktu itu dia dengar perkataan Nabi, dia dalam keadaan seronok tapi bimbang. Kalau excitednya itu akan mengeluarkan perkataan yang merugikan. Mintalah wahai Rabi'ah. Rabi'ah, nanti dulu Rasulullah. Sekejap, bagi aku waktu, bagi aku tenang. Karena ini peluang bukan datang mudah ketika mana ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia tenang, barulah dia mengatakan, aku tahu apa yang aku nak minta wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak berdamping dengan kamu di syurga. La ilaha illallah. Rabi'ah adalah ahli sufah, orang miskin yang tak ada kenderaan, tak ada rumah, makanan pun ala kadar, kadang ada kadang tak ada. Tapi tak ingat untuk minta makan, tak minta untuk minta rumah, tak minta untuk kahwin, tak minta untuk apa pun dunia. Tapi yang dilihat untuk bersama dengan Nabi di syurga. Kata Nabi SAW, ada yang lain yang kau perlukan wahai Barirah. Maksud Nabi, kalaupun kamu perlu yang lain pun aku akan cuba untuk usahakan kepada kamu. Kata Barirah, tak ada yang lain lagi wahai Rasulullah. Cukup yang itu. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk dirimu. Ya, ini bantulah aku nanti untuk aku beri syafaat kepada kamu untuk menyelamatkan dirimu dengan banyak sujud kepada Allah. Sehingga aku akan mengatakan, ya Allah, ini Rabi'ah khidmat kepada aku. Dia ada banyak solat kepadamu, ya Allah. Maka aku nak beri syafaat kepadanya. Subhanallah, bayangkan. Ditunaikan impian itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak heranlah batang kurma pun menyimpan harapan kepada Nabi SAW sehingga menangis ketika berpisah dengan Nabi. Tak heran Uhud, satu gunung batu yang disebutkan Jamadat pun bergegar kerana cintanya kepada Nabi SAW, menyimpan impian dan harapan kepada Nabi SAW sehingga Nabi mengatakan dia akan ada nanti di syurga. Demikian Nabi menyampaikan setiap impian dan harapan, hatta apapun makhluk yang ada impian dan harapan akan disampaikan oleh Nabi SAW. Di saat ini kita mempunyai impian dan harapan yang besar. Dalam perkumpulan kita di dalam malam-malam daripada sambutan Maulid Rasul, Arba'in, selama 40 hari. Kita menyimpan harapan yang besar yang Allah tahu harapan kita dan impian kita. Dan kita tahu, Allah tahu, Maha tahu akan keinginan dan niat dan doa kita. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi SAW yang sering menyampaikan impian dan orang yang menunaikan impian, mudah-mudahan impian kita pada malam ini dan malam-malam seterusnya dengan impian-impian yang indah dan mulia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah besarnya daripada impian kita di dalam melaksanakan daripada majlis seperti ini dan impian daripada pihak Ma'had sendiri, Tahfidz Ibn Talib, yang mempunyai impian tidak lain tidak bukan adalah untuk naf'a wal intifa', untuk memberi manfaat, untuk sentiasa mendapat manfaat, untuk menyebarkan manfaat.
untuk melahirkan seorang insan yang disebutkan sebagai khairun nas. Tidaklah berguna kalau seorang itu belajar tetapi tak menjadi sebaik-baik manusia. Kalau belajar menjadi orang perosak, maka rugilah daripada waktu ketika dia belajar. Kerana orang yang belajar itu sebenarnya untuk menjadi khairun nas. Siapa khairun nas? Anfa'uhum linnas. Iaitu yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Ketika mana kita berada dalam landasan yang betul. Seperti mana didoakan tadi oleh Ustaz Yasir. Untuk supaya kita ini menjadi orang yang membuka pintu kebaikan. Kita nak jadi orang itu. Orang di mana-mana kita berada, kita buka pintu kebaikan untuk orang mengambil manfaat dan untuk berbuat baik. Dan kita menjadi orang yang mengunci pintu kejahatan. Demikian kata Nabi SAW, kalau Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah akan jadikan dia adalah orang yang memegang pintu, kunci pintu kebaikan untuk dibuka. Dan dia menutup dan mengunci pintu kejahatan. Tapi sebaliknya, kalau Allah nak berikan keburukan kepada seorang itu, Allah akan berikan kunci, dia membuka pintu kejahatan dan mengunci pintu kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kerana di sini sebenarnya lahir kunci kebaikan-kebaikan. Kerana kita dapatkan daripada insan yang terbaik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang agung ini dengan impian yang besar. Yang mana besarnya impian kita itu tidaklah akan membatasi dan juga untuk melimitasikan daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar mana pun impian dan harapan, pengharapan kepada Allah dan permintaan tidak akan mengurangkan ya Allah akan segala kekayaan-Mu ya Allah. Tidak akan mengurangkan sedikit pun dan merendahkan kedudukan-Mu ya Allah. Bahkan bertambah Engkau maha mulia, sentiasa mulia. Ya Allah, harapan kami dan impian kami Engkau yang maha tahu ya Allah. Setiap kami masing-masing ada impian dan harapan dan ada hajat masing-masing, Engkau maha mengetahui ya Allah. Kabulkan segala impian, harapan dan juga permintaan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkan segala urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pandanglah kami semua, Ya Allah. Dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Limpahkanlah kepada kami keberkatan daripada-Mu, Ya Allah, dalam kehidupan kami, sehingga umur kami diberkati. Sehingga masa kami diberkati. Sehingga rezeki kami diberkati. Sehingga zuriat dan keluarga kami diberkati, Ya Allah. Dan keberkatilah kedua ibu bapa kami yang berjasa dalam kehidupan kami, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, dengan kekayaan dan kebijaksanaan-Mu, kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu, Ya Allah. Pada malam ini, kami mengingati kepada kasih-Mu yang agung. Kami mengingati kepada kekasih-Mu yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ingatan kami bukan sekadar ingatan tetapi cinta. Engkau telah menjanjikan bagi nanti kami akan dikumpulkan dengan orang yang kami cintai. Ya Allah, harapan dan impian kami di akhirat nanti agar kami dikumpulkan dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, impian dan harapan kami, Ya Allah, untuk duduk di bawah liwa'ul hamdi dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Impian kami dan harapan kami adalah dapat minum dari telaga haud baginda Nabi Muhammad SAW. Impian dan harapan kami agar kami ketika dihisab dengan hisaban yasirah atau dimasukkan ke syurga tanpa hisab, Ya Allah. Impian kami, Ya Allah, kepada-Mu yang maha memberikan segala apa yang dikurniakan kepada hamba adalah agar kami ini selamat di atas tiang sirat. Dan impian kami, Ya Allah, adalah untuk kami dimasukkan syurga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, impian yang kami sebutkan ini mungkin besar dekat pada kami, Ya Allah. Akan tetapi kecil bagimu, Ya Allah. Kerana sesungguhnya Engkaulah yang memberikan kurnia kepada apa yang Kau inginkan, Ya Allah. Kerana sesungguhnya kurnia-Mu adalah sangat besar. Rahmat-Mu adalah sangat luas. Bahkan apa yang Kau berikan itu tidak akan mengurangkan dari kekayaan dan kebesaran-Mu. Ya Rabbal Alamin wa khairun nasirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, Ya Allah, saleh dan salihah. Anak-anak yang berilmu, yang bermanfaat. Anak-anak yang berbakti kepada-Mu, Ya Allah. Taat kepada-Mu, Ya Allah. Anak-anak yang menjadi qurrata ain kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini anak yang nanti akan membimbing tangan-tangan kami untuk dibawa bersama ke dalam syurga-Mu, Ya Rabbal Alamin. Wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hanya ada dua mata saja untuk mengawal dan mengawasi mereka, Ya Allah. Di belakang kami tak tahu apa yang mereka lakukan, Ya Allah. Engkau yang maha melihat, maha mengawasi, maha menjaga. Jagalah akidah anak-anak kami, Ya Allah. Jagalah Islam anak-anak kami, Ya Allah. Jagalah iman anak-anak kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, peliharalah mereka, Ya Allah, di mana saja mereka berada, Ya Allah. Kalau di saat ini mereka jauh daripada-Mu, Ya Allah, kami tak berputus asa memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar Kau dekatkan mereka kepada-Mu, Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ibu bapa kami, Ya Allah. Kami berada di sini, Ya Allah. Meraihkan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Juga kami dapat hadir di sini, Ya Allah, berkat dari susu-susu yang kami minum daripada ibu kami, Ya Allah. Susah payahnya, sakitnya ketika mana kami dan melahirkan kami, Ya Allah. Dalam keadaan dia menghadapi dari kesukaran dalam kehidupannya, senyumnya masih lagi berada di bibirnya, Ya Allah. Masih menjamu kami dengan kecukupan, walaupun mungkin dia yang mengikat perut, Ya Allah. Waktu ketika kami menangis, dia tak tidur di waktu malam menjaga kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikan kerahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada ibu kami, Ya Allah. Dengan pengorbanan dan besarnya daripada usaha mereka, Ya Rabbal Alamin. Kami tak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka, Ya Allah. Engkau yang maha membalasnya, Ya Allah. Masukkan ibu-ibu kami ke dalam syurga, Ya Allah. Yang masih hidup panjang umur mereka dan ketaatan kepada-Mu, yang telah meninggal menjadikan kubur taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ayah-ayah kami, Ya Allah, peluh yang mengalir dahi-dahi mereka, Ya Allah. Berusaha, Ya Allah, ketika kami meminta akan apa yang kami ingin cukupkan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Dia berusaha walaupun kadang-kadang terpaksa memalukan muka, meminjam dan meminta bantuan kepada orang lain demi untuk mencukupkan kami, Ya Allah. Jasa ayah kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tak mampu membalasnya, Ya Allah. Engkau yang maha membalas. Balaslah jasa mereka, Ya Allah, dengan kurnia dan kasih sayang-Mu kepada mereka, Ya Allah. Yang masih hidup kepanjangkan umur mereka, Ya Allah, dan ketaatan kepada-Mu. Yang telah meninggal menjadikan kubur mereka taman syurga-Mu, Ya Rabbal Alamin. Wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada mereka, naikkan darjat mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami kecil, Ya Rabbal Alamin. Wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, umur kami ini ada batasnya, Ya Allah. Pasti sampai penghujung di tepat saat ketika mana kami akan bertemu dan kembali kepada-Mu, Ya Allah. Waktu itu, Ya Allah, ketika mana saat yang telah pun Kau janjikan kepada kami, Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah. Ada permohonan yang lebih daripada itu, Ya Rabbal Alamin. Agar ketika mana nyawa kami dikeluarkan daripada jasad kami, ambillah kami sedang kami berzikir kepada-Mu, Ya Allah. Ambillah kami sedang sujud kepada-Mu, Ya Allah. Ambillah kami, Ya Allah, ketika kami sedang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ambillah kami, Ya Allah, ketika kami dalam keadaan salat, Ya Allah. Ambillah kami sedang keadaan beribadah, Ya Allah. Kerana mudah-mudahan itu sebagai tanda awal kami mendapatkan husnul khatimah. Ambillah kami dengan husnul khatimah, Ya Allah. Kembalikan kami kepada-Mu dengan husnul khatimah, Ya Allah. Yang menjadi penentu kepada kami nanti, Ya Allah, ketika mati, Ya Rabbal Alamin. Kembalikan kami dengan husnul khatimah dengan kalimat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Arhamar Rahimin, dengan hakikat yang sebenarnya, Ya Rabbal Alamin. Dan Ya Allah, ketika mana nanti jasad kami dimandikan, Ya Allah, janganlah sampai dosa-dosa kami mengeluarkan bau yang busuk dari jasad kami, Ya Allah. Tutuplah aib kami di saat itu, Ya Rabbal Alamin. Di saat kami dibalut dengan kain kafan itu, Ya Allah. Janganlah sampai, Ya Allah, keluar dari tanda-tanda yang tak baik daripadanya, Ya Allah. Tutuplah aib-aib kami, Ya Allah, walaupun banyak kesalahan kami, Ya Allah. Waktu ketika kami bersolatkan, Ya Allah, kabulkan segala doa daripada mereka, mendoakan keampunan kepada kami, Ya Allah. Dan di waktu kami diusung dan diangkat, janganlah sampai mereka merasa berat dengan dosa-dosa kami, Ya Rabbal Alamin. Dan ketika kami ditinggalkan di dalam kubur, di dalam kegelapan, dalam keseorangan di pada waktu itu, Ya Allah. Alangkah takutnya kami, Ya Allah. Di waktu itu semuanya akan meninggalkan kami. Keluarga yang sayang akan meninggalkan kami. Anak-anak yang akan meninggalkan kami. Harta juga akan kami tinggalkan, Ya Allah. Pada waktu itu hanya yang akan berada di dalamnya penyelamat ke kami adalah rahmat-Mu, syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, temanilah kami dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Temani kami dengan syafaat Nabi-Mu. Temani kami dengan amal yang baik, Ya Rabbal Alamin. Sehingga Kau mantapkanlah lidah kami menjawab soalan para malaikat-Mu. Dan Ya Allah, jadikanlah kubur kami tumbuh taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari lubang-lubang neraka, Ya Allah. Dan Ya Allah, jadikanlah lapangkan kubur kami, Ya Allah. Jauhkan dari himpitan kubur, Ya Allah. Terangilah kubur kami, Ya Allah, dengan cahaya rahmat-Mu, Ya Rabbal Alamin. Mahsyarkan kami bersama Nabi Muhammad SAW. Minumkan kami dari telaga haud Nabi Rasulullah SAW. Lancarkan segala urusan hisab kami, Ya Allah. Mantapkan kaki kami sebagaimana kami didatangkan ini dengan kaki yang mantap, Ya Allah. Untuk hadir di dalam raikan dari kelahiran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mantapkanlah kaki-kaki kami di atas titian sirat-Mu, Ya Allah. Jangan ada seorang pun daripada kami yang tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Jangan ada daripada keluarga kami yang tergelincir jatuh daripada dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kalau kami selamat, mata kami tak sanggup melihat kalau ada ibu dan ayah kami tergelincir jatuh dalam neraka-Mu, Ya Allah. Kalau kami selamat di seberang sana, mata kami tak sanggup melihat anak kami jatuh dalam neraka-Mu, Ya Allah.
Kalau kami selamat, kami tak sanggup melihat saudara kami jatuh dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ketika kami dalam keadaan selamat, kami tak sanggup melihat sahabat-sahabat kami yang kami kenali kasihi jatuh dalam neraka-Mu, Ya Allah. Selamatkan mereka semua, Ya Allah, untuk sampai ke seberang sana, Ya Allah. Untuk dikumpulkan, dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadina bihudak, waja'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada pihak Ma'had, juga kepada semua pihak penganjur yang menganjur pada dan juga semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua. Hada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.